Jadi kambing mari mana? Kambing yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kambing yang mana diterima korban dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأدنني بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa hamil al-Quran wa inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini kita masih lagi menyambung kisah Nabi Adam alaihi salam. Sebelum kita masuk kisah Nabi Adam alaihi salam tu wassalam, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuh yaum al-qiyamah fayaqulu labbaik wa sa'daik ya Rabb, fayaqulu hal ballaghta fayaqulu na'am, fayqali li ummatihi hal ballaghkum فيقول ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna ar-rasul alaikum syahida. Hadis daripada riwayat Muslim. Pada hari kiamat, Nabi Nuh alaihi salam dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, amai sini, ya Rabb. Maka Allah tanya, fayaqulu hal ballaghta, mu ni sapa ke tak? Mu ni menyampai ke tidak? Atau kita mu ni buat dakwah ke tidak? Fayaqulu na'am. Maka dia jawab, ya jelah, betul. Nabi Nuh jawab, betul. Ya, aku buat dakwah. Fayaqalu li ummatihi. Maka dia jawab, ditanya kepada umat-umat Nabi Nuh alaihi salam, hal ballaghkum, betulkah Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah? Fayaqulu ma atana min nadhir, dan tidaklah datang kepada kami ni seorang yang memberi peringatan. Maka Allah kata, fayaqulu man yashhadu lak, siapa yang memberi saksi kepadamu? Fayaqulu, maka katanya Nabi Nuh alaihi salam, Muhammad wa ummatihi wa ummatuh, Nabi Muhammad dan juga umat dia. Fatashhadu annahu qad ballagh wa yakuna ar-rasul alaikum syahida.
Jadi hadis ni dia nak riwayat kata Nabi Nuh AS apabila dipanggil oleh Allah, mu ni dakwah ke tak? Buat kerja dakwah ke tak? Riwayat ke tak? Sampai ke tak? Maka dia kata, siapa? Aku dah sampaikan. Aku telah menyampaikan dakwah. Maka dia kata, betul kau mensampaikan? Lepas tu dia tanya umat dia, betul ke aku sampaikan? Umat dia kata, tak ada lah. Kecuali yang datang ni sebagai peringatan. Lepas tu dia tanya lagi, siapa menjadi saksi lagi? Selain daripada umat dia. Maka dijawabnya, yang menjadi saksi iaitu Nabi Muhammad dan juga umat dia. Bila masa mana pula yang Nabi Muhammad dan umat dia ni jumpa dengan Nabi Nuh? Tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa, tak pernah tengok. Tetapi tiba-tiba Nabi yang kata, tanya Nabi Muhammad, tanya umat dia, tanya kita. Kita ni Nabi Nuh pun muncul dengar. Nasib baik dengar aja nama Nabi Nuh, tapi tidak pernah tengok. Maka hari ni kita nak faham lagu mana? Macam mana kita nak faham benda ni? Ini asbab yang saya nak cerita. Kita tahu cerita Nabi Adam macam mana. Kita tahu cerita Nabi Nuh macam mana. Kita tahu cerita Nabi Idris macam mana. Maka Al-Quran yang menerangkan kepada kita. Sebab itulah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia digelar sebagai ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Umat yang wasata. Wasata ni maknanya al-adlu. Maknanya dia adil. Dia kata 5 aci alik ni, 5 aci alik kanan, 5 aci alik kiri. Maknanya adil. Rupanya kita ni boleh jadi saksi. Lah ke mana saksi tu? Maka hari ni kita tengok macam mana kehebatan Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan buka muka surat 22. Kita tengok buka muka surat Quran, muka surat 22. Sahabat kita tetamu kita faham bahasa Melayu, sahabat kita. Faham bahasa Melayu? Sikit-sikit, faham? Cakap bahasa apa? Urdu, kya hai? Kuch बताइए. Daripada Urdu. Mera nam? Pakistan. Daripada Pakistan. Mari dengan siapa? Hamesak, siapa Hamesak? Orang Melayu sinilah. Bila datang sini? Baru sampai. Okey. Jadinya tengok muka surat 22. Tengok muka surat Quran, muka surat 22. Pada ayat yang ke 143. Tengok ayat 143, muka surat 22. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam ilmu bahasa Arab, apabila kita sebut wasta dengan huruf sin mati, wa sin ta, huruf sin mati. Ada kata tak? Baik. Kalau ada, kalau tak ada biar. Okey. Tak ada. Kecil biar. Wasta, huruf waw, sin ta. Kalau huruf sin tu mati, bermaksud dia pertengahan, tapi dia tak center. Dia tak exactly pertengahan betul-betul. Tetapi kalau Allah gunakan perkataan bahasa Arabnya wasata, artinya exactly pusat betul-betul. Dia kata bola ni, titik dia ni adalah pertengahan. Betul-betul exactly. Maka kita tengok ayat Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? Ada 286. Ada 286. Ada 286 ayat surah Al-Baqarah. Maka 286 ni kalau kita bahagi 2 jadi berapa? 286. Sepak 3. Macam mana ayat Quran? Dia ayat perkataan wasata ini
duduk di tengah-tengah. Hebatnya ayat Quran. Dia bukan sekadar mukjizat biasa-biasa. Tak. Dia mukjizat. Nabi SAW ada mukjizat dekat dengan 1000 mukjizat Nabi SAW. Tetapi daripada 1000 mukjizat Nabi SAW, mukjizat yang paling agung adalah Quran. Kita tak nampak Quran ni mukjizat hebat. Sebab kita tidak mengkaji dia. Kalau kita mengkaji mukjizat Quran, maka kita akan dapati Al-Quran lebih hebat daripada kalau kita tengok orang ni pandai sihir, ataupun orang ni pandai boleh jalan atas air, ataupun ni orang ni ada wali ke apa. Tetapi kalau orang ni dia pandai Quran, maka orang ini lebih hebat kalau dia tengok mukjizat Quran. Tak boleh nak tak. Walaupun 1 inci pun, walaupun 1 kesalahan pun daripada Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ini. Maka Al-Quran menceritakan segala-galanya. Maka hari ini kita nak tengok cerita Nabi Adam AS. Yang mana Nabi Adam AS setelah dia turun daripada Al-Jannah, kemudian dia turun ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam turun di mana? Turun di India. Nabi Siti Hawa isterinya di mana? Di Mekah. Lepas tu jumpa mana? Di Jabal Rahmah. Jumpa dua. Di Jeddah dulu. Dia jumpa di Jeddah. Jeddah sebab tu namanya Jeddah. Jeddah tu mana? Nenek. Jeddah tu mana nenek. Jumpa dua tu. Naiklah dia. Jumpa di Jabal Rahmah. Jabal satu iaitu gunung puncak Ar-Rahmah. Puncak kasih sayang. Dia jumpa dua tu. Maka setelah berjumpa dua tu, dua itu pun bermunajat kepada Allah disebabkan dosa-dosa mereka. Maka dia kata, kita tengok dalam surah Al-A'raf sikit. Buka dalam surah Al-A'raf. Buka muka surat surah Al-A'raf. Pada muka surat 153. Apabila Nabi Adam AS dia turun ke bumi. Bila Nabi Adam AS turun ke bumi, maka dia jumpa dua ni. Maka kedua-dua mereka ini, dia mengucapkan rasa bersalahnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 153 ayat yang ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita dah sebut sama. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Doa dia macam mana? Qala rabbana zalamna anfusana. Sebab tu ayat Quran itu dia kata qala, dua orang. Bukannya dia kata qala dengan satu, tapi dua orang. Iaitu Nabi Adam dengan Hawa, dia pun doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka dua ini rasa bersalah kerana zalim pada diri sendiri. Mereka rasa zalim pada diri sendiri, maksudnya mereka rasa bersalah dengan Allah kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni kita nak baca semua kalau dalam lepas maya kita baca di mana-mana. Zalamna anfusana, kami ni ya Allah zalim pada diri sendiri. Makna zalim ni, apa makna zalim? Zalim ni kita tidak letak pada tempat dia. Contohnya gelah. Gelah ni orang bubuh air. Kita ambil nasi bubuh dalam. Betul ke tak? Betul test ni ke tak ni letak nasi dalam ni? Boleh makan pun sangat makan. Tapi kalau bubuh-bubuh tak ada masalah. Tapi tak kena tempat ni. Itu makna zalim. Itu makna zalim pada diri sendiri.
Maka dia kata apa? Anfusana wa illam taghfir lana. Kalau mu tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan juga wa illam tarhamna, iaitu ai wa tarhamna ai illam tarhamna, tidak mengasihani kami, iaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami rugi selama-lamanya. Rugilah kami ya Allah. Dahlah kami ni zalim pada diri sendiri. Lepas tu mu tak ampun pula dosa kami. Lepas tu mu tak sia pula kepada kami. Sebab itulah ya Allah, ampunlah dosa kita. Ampunlah dosa kami. Maka kalau kita ambil doa ni, kita rasa bersalah, maka ambillah doa ni jadikan amalan kita. Sebab apa? Ini adalah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS ketika mana Nabi Adam AS buat salah. Kalau kita buat salah, kita doa, Rabbana zalamna. Okey, Bin, boleh ikut sama saya? Ikut saya dah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam AS. Kemudian apabila, adakah ini kali pertama berlakunya penzaliman? Ya, ini kali pertama. Tapi adakah ini yang paling terpaling zalim? Tak. Ada kisah lagi yang kita akan bawa selepas ini. Kita sekarang ni kita duduk dalam surah apa ni? Surah Al-A'raf. Apa makna surah Al-A'raf? Bismillah. Al-A'raf artinya tempat tinggi. Tempat tinggi. Al-A'raf artinya tempat tinggi. Mana tempat tinggi? Iaitu di syurga sana. Surah Al-A'raf ni dia banyak menceritakan kita nanti dalam di syurga dan di neraka. Ni syurga, ni neraka. Dan di tengah-tengah ini ada satu seperti mana selain lidah. Bentuk dia seperti mana selain lidah. Tapi tidaklah seperti aluminium gini. Dia kaca. Yang mana kaca ni, hak ni boleh tengok. Contoh. Orang duduk luar tu nampak. Saya nampak. Lepas tu orang duduk sebelah sana pun nampak. Orang dalam syurga nampak apa yang berlaku daripada orang neraka. Orang neraka nampak apa yang tengah berlaku dalam syurga. Hak tu yang takut. Apabila nampak lagu tu, adalah masa rest. Masa rehat sebentar. Wa nada ashaban nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dia cerita ni pada muka surat 150. Tengok sebelah dia. Pada ayat muka surat 156 ayat 50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ayat ni kalau kita baca dengan penuh penghayatan, kita akan rasa sedih. Cuba bayangkan kita ini, kita duduk dalam syurga, tetapi anak kita duduk di dalam neraka. Maka ketika itu anak kita lawan ke kita. Abati, ayah, daddy, apa lagi? Apa ni? Istilahnya? Abang. Abah. Abah. Panggil abah, ayah, daddy. Ikutlah panggil ke apa? Kita panggil ayah lah. Ayah! Boleh dah ayah bui? Air tak apa dah sikit. Kalau tak ada bui air pun, bui makanan sikit pun tak apa dah. Kita sebagai ayah ni, kita nak bui lah air kepada anak kita. Tapi kata Allah, qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Hari ini aku haramkan kepada sesiapa pun untuk memberikan makan ataupun minum kepada orang kafir. Orang yang masuk api neraka tak boleh. Allahu Akbar, sedih. Atas muka bumi kita, anak kita jerit.
Mari makan. Makan awal makan. Anak kita nak benda, kita sanggup. Kalau kita, contoh anak kita nak sikar, kita basikal, sanggup kita bekerja kuat untuk mencari sedikit duit untuk membelikan basikal. Kita tak makan pun tak. Tapi ketika di akhirat nanti, kita nampak ni kacau. Kacau ni nampak sebelah. Tapi Allah kata pada ayat 46, wa bainahuma hijab. Aku letak penghalang, perantaraan. Ada perantaraan kepada mereka. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku setelah itu, mereka pun turun ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita nak cerita Nabi Adam, iaitu anaknya. Buka muka surat 112. Buka Quran, muka surat 112. Buka Quran, muka surat 112. Allahumma salli ala sayyidina. Kata Allah, watlu alaihim. Ikut saya dah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apabila Nabi Adam dengan Hawa ni, dia kan berlaku tadi duduk di Jabal Rahmah. Apabila dia berkasih sayang dua orang ni, maka berlakulah hubungan suami isteri. Apabila berlakunya hubungan suami isteri, maka Allah kurniakan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam rahimnya Siti Hawa, mereka ini, Siti Hawa ni beranak 20 kali. 20 kali dia beranak. Dan setiap kali dia beranak, dia boleh kembar. Dia kembar dia ni pula laki puai. Tubik laki puai, tubik laki puai, tubik laki puai, tubik laki puai, tubik laki puai. Sapalah 20 kali 2 jadi 40. 20 lelaki, 20 perempuan. Tetapi daripada 20 lelaki dan 20 perempuan ini, yang Allah ceritakan dalam Quran hanya 4 orang saja. 4 orang saja yang Allah ceritakan cerita. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa dikurniakan anak pertamanya, namanya Qabil. Qabil. Nama anak pertama apa? Qabil. Maka Qabil ini dilahirkan dengan wanita yang comel. Kembar dia. Siapa kembar dia ni? Kembar dia nama Iklimah. Ada yang menyebut Iklimiyah, tapi banyak masyhurnya Iklimah. Nama kembar kepada Qabil ini Iklimah. Kemudian lahir pula anak yang kedua, iaitu Habil. Habil ini dilahirkan bersama kembarnya yang bernama, ada yang kata Labuna, tapi yang masyhurnya Labuda. Labuda. Apabila lahir dua orang ni, maka apa yang berlaku, dua orang ni lahirnya, lepas tu lahirnya orang lain. Kalau orang-orang perempuan ni, maknanya geng-geng orang perempuan ni, dia jom masuk rumah, buat kemah rumah ke apa gitu gini. Patut orang cerita, maksudnya zaman dulu pakai cawak kau lagu mana? Aduh, pakai tu molek lagi. Yang kita kata tiba-tiba dia pakai cawak kita, dia pakai molek. Tapi yang mula-mula pakai baju, siapa dia? Startnya Nabi Idris. Nabi Idris hak start, hak boleh buat baju. Kemudian
Apabila ni lelaki buat kerja apa? Buat kerja tanaman, buat kerja peternakan, ada buat kerja tanaman. Maka Habil ni kerja dia, Qabil ni hak sulung. Qabil kerja dia ada dah dari segi tanaman. Makna gandum, sayur-sayur, itu Qabil. Habil pula dia ni peternakan. Kambingnya, baginya, utanya ada berlaku dah. Maka mereka pun buat kerja masing-masing. Siapalah homo yang kita kata, berasa nak tengok kepuan ni, berasa nak nikah lah. Berasa suka kau puan ni. Maka apabila rasa suka ni, mereka pun menyatakan kepada ayah dia, ayah, hamba ni berasa sukalah kepada orang puan ni, pada kembar hamba ni. Qabil rakyat kepada Ikrimah, rakyat kaya dia suka. Habil pun rakyat suka kepada Labudan. Maka Allah, Nabi Adam AS tak tahu nak buat apa, maka dia pun pergi bermunajat. Apabila dia bermunajat, maka Allah ilhamkan kepada Nabi Adam AS nikah. Cuma nikah ni pula dia suruh nikah silai. Bapa dia suruh nikah silai? Sebab masa tu nak nikah siapa? Tak ada orang. Semuanya adik-beradik belaka. Maka yang nikah silai. Maka nak nikah silai ni, Qabil akan nikah dengan adik kembar kepada Habil, iaitu Labudan. Qabil nikah Labudan. Dan Habil akan nikah dengan Ikrimah. Hak Syamil. Apabila bunyi nikah ini, nikah silat, kahwin ni Qabil, dia ni anak sulung. Anak sulung pula, lepas tu dia semak. Lepas tu apa ni, hak puai kembar dia ni comel. Tak puas hati. Apabila tak puas hati, dia pun pergi royak kepada ayah dia. Tak boleh ni, tak ada ayah ni. Salah percatur ni. Sedangkan yang mengaturkan, yang suruh nikah silai tu siapa dia? Allah. Tapi disebabkan dia telah dimasukkan syaitan dalam diri dia. Qabil ni ada syaitan menguasai dia. Maka sekali lagi Nabi Adam dia pergi bermunajat. Dalam munajat dia itu, maka Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, ginilah, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Tengok ayat Quran ayat 27 tu. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua-dua putera Adam. Watlu ni maknanya tilawah. Allah tak kata waqra alaihim naba abnai. Allah kata watlu alaihim. Apa? Ada sebab apa? Apa beza watlu dengan waqra? Kalau ikra hanya kita baca saja. Baca pasal buku cerita sejarah. Tapi Allah gunakan dengan watlu. Di dalam surah Al-Ankabut menyebut utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salat. Bapa kita hari ni setiap kali kita semaya, kita buat dosa juga. Sebab kita semaya dalam keadaan kita tak faham. Utlu ataupun tilawah artinya kita kena baca, kita kena hafal dan juga kita kena faham. Tak faham tak jadi. Jadi sebab itulah tilawah. Tilawah itu bermaksud kita baca, kita hafal dan kita faham. Baru cukup lekat. Maka kita nak faham cerita ni, dia katakan naba abnai Adam bil haqq. Mu cerita molek sikit, cerita dua orang ni. Idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima. Maka Allah ilhamkan, ginilah. Kita nak tengok hak mana pendapat yang Nabi Adam royak tadi, nikah silai yang mana Allah dah wahyukan, ataupun nikah sama kembar. Kembar yang sama. Allah kata, ginilah. Mu suruh anak-anakmu ni keluarkan benda yang dia boleh korbankan. Korban ni bukan sembelih dah. Bukan maksud sembelih. Korbankan maknanya keluarkan
Berkorban apa saja. Maknanya dia ambil serahkan kepada tunjuk ibadah dia ni dengan penuh keikhlasan. Qabil ni muka dia ni mari syaitan duk menguasai dia, syaitan duk sedang menguasai dia, semakin membuat-buat tak puas hati. Maka dia kata, buat apa? Dah Tuhan suruh buat gitu, buat saja-saja je lah. Apabila dia suruh buat saja-saja, dia rasa ni buat ni saja-saja tak ada apa-apa faedah. Maka dia ambil sayur, dia persembahkan, ambil sayur, bui sayur yang paling buruk sekali. Bui sayur yang paling buruk sekali. Tapi Habil yang adik dia ni, dia ambil kambing yang paling gemuk sekali. Yang paling dia sayang sekali. Sebab itulah dalam hidup ni, kalau kita nak korbankan, kita nak bui kat orang, bui yang paling comel. Ataupun kita ibadah, kita kau tambah nilai ibadah kita. Hari ni kita buat seorang, kita kena ajak lagi orang, ajak. Orang buat baik. Kita tak boleh. Kita je buat baik, tapi kita tak ajak orang. Sahabat kita ni buat kerja dakwah bagus. Kita pun, saya buat kerja dakwah, cara saya Habis Hakam buat kerja dia, AJK buat kerja dia, ahli jemaah buat kerja mengikut tahap masing-masing. Man istata'a ilaih, mengikut kemampuan masing-masing. Maka apabila nak korbankan sesuatu, tiba-tiba Allah turunkan api dari langit. Api itu bukan api yang ada asap, bukan api yang warna merah ataupun warna hijau ataupun warna orange tak. Api warna putih turun, kemudian dia sambar. Sambar tu nak menunjukkan bahawanya dia diterima. Dia terima antara dua ini, dia terima sayur Qabil ke ataupun kambing daripada Habil. Maka Allah menerima kambing daripada Habil. Naik langit, sipar dalam syurga. Dan kambing ini disimpan, dan kambing ini juga disimpan untuk masa hadapan, dan diturunkan balik pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun balik. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam nak sembelih anak dia. Nak sembelih anak dia ni, kita ambil cerita sikit. Nak sembelih anak dia, maka kita tengok dalam surah Asy-Syu'ara. Iaitu pada muka surat surah As-Saffat. Surah As-Saffat, iaitu pada muka surat 450. Buka muka surat 450. Bismillah. 450 tu dia katakan apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika kedua-duanya telah berserah diri dan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya di atas pahanya untuk melaksanakan perintah Allah. Maka ketika dia ni serah diri dah, Nabi Ismail pun serah diri, dia kata Allah lah ayah, dah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim pun dia lepaskan korban ni. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Tuhan pun panggil. Ibrahim mata. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Makna dia percaya apa yang Allah suruh dia buat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ini adalah demikianlah kami berikan balasan kepada orang buat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian yang paling berat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi ujian yang hebat seperti mana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian dia berat. Kemudian dia kata apa? Ayat 107. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kata Allah,
dan kami tebus anak itu dengan seekor haiwan sembelihan yang besar. Dia tukar. Jadi kambing mari mana? Kambing yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kambing yang mana diterima korban dia oleh Allah. Apabila Habil dia mempersembahkan korban dia, maka kambing itu naik ke atas langit, Allah simpan dan Allah turun balik untuk disembelihkan ganti kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Itu kambing dia cerita. Okey. Nampak dah? Cerita Nabi Ibrahim, kita masuk cerita dia semula lah. Kemudian kita sambung lagi balik pada muka surat yang ke-112 tadi. Dia kata apa? Ayat 27, 112 tu. إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah terima korbannya Habil. Allah tak terima walam yutaqabbal minal akhar. Tak terima korban yang diberikan oleh Qabil tadi. Anak dia sulung tadi, abang dia sulung tadi. Tak terima. Maka dia tak terima tu gelegak. Hot temperature adalah. Kena radiator ni. Ni gelegak ni. Gelegak ni. Gelegak nak marah ni. Tapi dia buat muka gitu. Buat muka sengih. Depan ayah dia ni, dia tunjuk habis terbaik. Habis terbaik tunjuk dia. Sebab itulah kalau kita dipanggil sifat munafik. Sifat munafik ni orang muka nampak je juru ni. Tapi lepak. Orang kata lepak serigak. Nampak muka juru. Sebab itulah infak. Infak itu daripada perkataan nafaqah. Nafaqah, nifaq itu adalah ada daripada perkataan nafaqah. Kalau kita nak buang sifat munafik, kita kena banyak sedekah. Nak buang sifat munafik dalam diri kita, kita kena sedekah. Banyak nampak baik apa kita gini. Tapi nak bui, Allahu Akbar. Katanya Piramli dia kata apa? Haji Bakhir. Bukan kupik. Kupik dari masing kalau orang kata je. Kupik angin. Takar jering. Kupik-kupik sungguh. Kalau kita kata kupik ni biasa ya. Tapi kupik dia ni tahapnya kan. Tahap kalau takar jering ni. Kalau kita kata pergi makan kedai tu kak. Orang makan ramai-ramai tu kak. Nak bayar dia. Mentah-mentah nak pergi tanah. Makan ramai-ramai tu. Mentah-mentah nak pergi tanah. Mari-mari. Sudah bayar dah. Ini orang haji ni, orang dekuk ni. Tapi dekuk gini, beza dengan orang dekuk takar jering. Kalau dekuk takar jering, nak beli untuk diri pun tak sih. Sipeh biti. Sipeh sungguh-sungguh. Tu orang panggil orang kupik sungguh. Orang kupik sungguh ni. Maka dia ni, buat muka sengih, gitu buat sengih. Tapi dia ada dendam kesumat. Maka satu hari Nabi Adam AS diperintahkan oleh Allah, amun kena pergi musafir. Ada benda yang amun kena pergi. Maka ada ulama sejarah menceritakan dia kena pergi Mekah dan ada tempat-tempat lain, wallahu alam. Kita kata pergi tempat lain lah, mudah. Apabila dia terpaksa pergi tempat lain, apa yang berlaku? Dia pun hak ni Nabi Adam pesan dah. Mu hak sulung tolong jagalah pelakon-pelakon ni. Tolong jagalah adik-adikmu gapo gitu, tolong jagalah. Tolong jaga makmu etek gapo gitu gini. Dia kata beres. Kata beres. Aku berkuasa. Habis aku berkuasa sekarang ni. Bah aku tak ada dah. Aku bah. Maka buat kerja masing-masing. Hak puan lagi masuk gapo gitu gini. Hak laki Nabi Qabil ni pergi buat kerja dia. Habil pergi buat kerja dia. Maka Habil tadi, adik dia tadi, gimana? Pergi tempat kambing tadi, lepas buat kambing, dia pun pergi masuk dalam gua. Masuk dalam gua, dia pun duduk rehat situ. Maka dalam keadaan rehat ni, Qabil dan naik ke sumak dah ni. Dan naik ke sumak, dia pergi cari. Cari-cari jumpa Habil. Maka jumpa Habil dalam gua ni, masuk dalam gua, dia kata apa? Aku tak puas hati. Mu nikah dengan adik dengan kembar aku. Aku tak puas hati mu nikah dengan kembar aku.
Masalah kembar mula muda tu tak comel. Apa jadi nikah gini ni tak adil. Tak ada dia kata salah tu. Tak kena. Mu ikut setan dah. Oh, dia kata ikut setan juga. Gapo mu kata? Kira mu hak paling baik kali lah. Kira mu hak paling baik kali. Oh, yang mana? Hedo. Tu hell. Tengok molek kak. Mu tengok sendiri. Masa Adam, nasa ayah kita dengan mak kita, dengan adik-beradik lain, tengok sendiri. Siapa hak Tuhan terima korban? Allah terima pendapat mana? Allah terima pendapat yang mana ke nikah silai kan? Bukan aku saja. Ada aku tak cara juga. Aku tak puas hati juga lagi. Lah mana pun aku nak bunuh. Dia kata qala la aqtulannak. Aku nak bunuh juga mu. Maka kata Nabi Habib tadi adik dia kata qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya Allah, bapa ni mu habis. Bapa mu habis siapa pagi nama ni. Tuhan terima orang bertakwa. Mu ni rakyat mu bertakwa. Mu ingat aku tak bertakwa? Dia pun tak puas hati. Dia pergi dulu. Kawan ni tidur. Dia pergi walau lagi jauh sikit, dia mari semula. Apabila dia datang balik, maka ada yang mengatakan dia bunuh dengan dia tak tahu nak bunuh lagu mana. Muka tak rajin bunuh orang. Tak ada pedoman nak bunuh lagu mana. Mari tiba-tiba burung ni. Dia duk main. Burung agak tu. Nak main. Dia ambil batu lepas. Kena pala kawan ni, kena burung tadi, maka mati. Buat gini. Dia buat gini. Dia pun ambil batu, ada kata ambil batu, ada kata yang kita kata ambil benda tajam, bunuh ni, ada yang kata kekoh sini, siapa mati, tu tak penting. Yang pentingnya dia bunuh. Maka dia pun bunuh. Bunuh kawan tu gapo yang berlaku. Sudah dah. Maka ayat 28, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya jika kau qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhku. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dia kata kalau mu nak bunuh, mu tak perhati kat apa, bunuhlah aku rela. Sebab apa? Aku takut kepada Allah yang menciptakan alam ini. Mu ni berat dah. Mu ni jam keren dah. Aku tak boleh nak buat apa. Mu ni dikuasai oleh syaitan dah ni. Mu tak ingat ke masa ayah kita digoda dulu, setan lah musuh kita. Tapi mu tak ingat. Tak cara. Cara apa aku? Habis dulu. Mana habis dulu? Kalau orang pun kat ayung. Kalau orang lelaki kat habis dulu. Dia debel. Maka dia kata inni uridu an tabu bi ithmika wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimi. Kata lagi, maka sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dia kata jangan kalau membunuh aku dosa masuk api neraka. Tak cara juga. Maka dia kata ayat 30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Tawwa'a ni dalam keadaan apa? Tawwa'a. Dalam keadaan dia ni sungguh. Nafsu dia ni bergelajak. Nafsunya bergelara. Nak marah sangat-sangat ni. Sebab tu kita ni, kita kata ambo ni jenis panas bagai. Jenis panah bagai. Jangan duk ajar ayat panah bagai mudah. Jangan ajar ayat kita. Kalau kita selalu sebut kita panah bagai, kita semua panah bagai. Tak sih kita jadi gitu. Kita kena sentiasa sebut sabar. Dan sabar tu lagu mana? Sabar latihannya adalah berpuasa. Kita nak latih diri kita untuk sabar, maka latihlah kita untuk berpuasa. Orang lain hari biasa makan nasi sedap molek, makan tengah hari boleh makan kon. Malam ada hak makan ni hak malam jelah. Makan ni tengah hari ada hak kita tak boleh makan.
Sebab kita puasa. Sabar itu kita latih. Kalau kita latih, kita kata, oh aku latih sabar dah boleh puasa. Tak jadi. Sebab kita buat tu sebab wajib. Supalah kita semaya ni, bapa mu mari semaya ni. Sebab wajib, cuba semaya hak sunat. Kalaulah sekiranya solat ini Allah tak wajibkan kita, nescaya 24 jam setiap hari kita tak akan ingat Allah walaupun satu saat. Tapi disebabkan ada solat wajib, kita jadi teringat ke Allah. Jadi kita nak supaya kita ni sentiasa ingat Allah ni. Saya kagum dengan orang tabligh. Saya kagum dengan orang tabligh. Dia ni mana buat lah. Dia jaga 40 rakaat sehari. Lagu mana 40 rakaat ni? Hak ni kena cari sendiri. Saya ayat tak ada, kita cari sendiri. 40 rakaat ni capur belakang dengan sunat. Wajib capur sunat jadi 40 rakaat. Gapa 40 rakaat kena cari. Kalau tak cari kita tengok minggu seterusnya. Kalau tak jadi kerja rumah. Jaga 40 rakaat. InsyaAllah nanti saya kasih nanti. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fa asbaha minal khasirin. Lepas tu dia bunuh gak mati kawan ni. Mati tu gak nak buat lagu mana? Sudah. Sudah dah lah mati ni. Aku nak buat lagu mana? Mikir wak ni. Mari tiba-tiba faba'akallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawat akhi fa asbaha minan nadimin. Tiba-tiba Allah atabu gagak. Ghurab. Gagak ni yabhathu fil ardi. Dia pegali. Gali ke apa? Gali tanah. Berapa gali tanah? Oh, ni duk balah dua ni. Buraguk duk balah. Balah-balah seorang mati. Mapu seorang ni. Mapu seorang apabila mapu seorang ni. Maka hak ni pun. Seorang ni. Sekor buraguk ni. Dia pun kain. Kain dengan paruh dia. Kain dengan kaki dia. Wallahualam lagu mana dia buat. Dia kain. Dia pun ambil kain ni. Tolak dalam lubang tu, dia pun kabur. Dia kata, qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sa'al akhi. Allahu akbar. Bapalah aku ni benar benar. Dia kata, bapalah aku ni tak pandai benar aku ni. Burung gagak tunjuk ke aku. Burung gagak tu binatang. Bapalah aku tak pernah mikir buat gini. Kambuh dia pun kambuh. Tapi ayat ringkas fa asbaha minan nadimin. Ayat ni bapa Allah sebut fa asbaha minan nadimin. Ayat tadi dia sebut fa asbaha minal khasirin, tetapi ayat ini dia sebut fa asbaha minan nadimin. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah fa amila biha kana lahu ajruha wa mithlu ajrin man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yanqusu min auzarihim syai'a. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Siapa dia tunjukkan tauladan yang baik kau okay? Dia akan dapat pahala ni seperti mana yang mana orang tu buat. Maknanya kalau kita hari ni kita kata kita buat semaya sunat. Kita suka semaya sunat. Suka semaya sunat. Nama apa ni? Amesa. Abang. Ni dekat. Habis ni. Nama apa? Nama. Baru dia. Amesa. Bukan? Tak tahu. Mereka ni keluar dakwah. Keluar dakwah juga. Berapa hari? 3 hari. 3 hari lah. Kita nak keluar dakwah ni. Cerita tentang keluar dakwah. Bahkan aja keluar dakwah. Budak-budak. Bila budak? Lama dah lah.
Saya keluar dakwah bila? Keluar dakwah masa jenis. Ngelah. Lo ni umur apa? Lo ni umur 32. Itulah. Pengalaman kita keluar dakwah 3 hari, dah 9 hari. Masa dah jenis keluar dakwah. Nak boleh keluar. Masa kita keluar ni dia ada buat gahnya. Dia ada buat ta'limnya. Dia ada buat banyak benda yang buat. Nak ceritanya bukan mudah nak buat benda. Lebih-lebih lagi kita orang muda. Percaya tak? Kalau kita pecin pun belum tentu kita boleh keluar dakwah. Belum tentu kita boleh keluar dakwah. Orang dakwah ni adalah orang yang mana dia ni buat kerja. Tak ada orang bayar. Berapa dia ambil sunnah Nabi SAW. Maka 40 hari nak keluar. Bukan mudah 40 hari nak keluar. Ada seorang sahabat, anak murid saya. Umur dia 80. Dekat 80 lebih. Dia ni orang suka keluar dakwah. Hebat tak hebat dia ni? Bermula dia umur 30 tahun. Mula umur 30 tahun. Sampailah ni umur dia 80 lebih. 80 lebih lah ni. Jalan dia kalah habis akam. Jalan dia rasa. Kita kalah. Nak kata dia ni umur 20. Kamu apa? Jalan dia. Tapi amalan dia, hak yang paling saya deki dalam hidup saya. Dan setakat ni saya tak ada nak buat lagi. Ia tak tinggal takbiratul ula. Orang semaya, terimeh Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Kecuali dalam hidup dia 5 kali saja. 5 kali je. Start umur 30 sampai umur 80 lebih lah. Dan saya masih tertunggu-tunggu hari kematian dia. Bapa, kita nak tengok macam mana Allah muliakan orang ni. Allah muliakan insya-Allah. Paling tidak orang ni akan mati dalam masjid. Dan saya yakin dan percaya orang ini dia akan disolatkan jenazah beramai orang. Dah jumpa dakwah ni, jumpa ni. Dulu dia syekh lah. Biasa. Tapi lepas dia pencing, dia masa umur 30 lagi duk main dakwah ke apa gitu. Oh masuk bulan Rejab ni kak. Rejab Syaban tak ada dah Malaysia. India keluar sana. Umur 80 lebih. Hebatnya dia. Tapi saya nak ceritanya bahawasanya apa yang kebaikan yang kita buat, orang tengok dan orang buat, orang ni boleh pahala. Dan kita yang buat ini tunjukkan tauladan yang baik, maka kita akan dapat pahala seperti mana orang. Maka pada bulan Rejab yang mulia ini, saya menyeru kepada semua, tambahlah lagi nilai takwa dalam diri dia, nilai ibadah dalam diri kita. Kalau bulan Rejab ini kita tak puasa lagi walaupun sehari, carilah masa untuk kita puasa. 27 Rejab bila? Selasa Rabu. Esok ke hari ni? Esok ke hari Rabu? Saya kalau dalam kalender saya Rabu. Dia tukar sikit. Tak kira lah Selasa Rabu 27 Rejab. Mudah gitu. Saya rasa esok 27 Rejab ni puasa sekali. Bapa nak puasa 27 Rejab ni? Tak ada apa-apa. Kita nak mengingatkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Isra Mi'raj, kemudian daripada Isra Mi'raj ini turunnya perintah solat. Kita nak ingat cerita. Solat. Apabila kita solat, insya-Allah kita puasa hari itu, kita dapat kebaikan. Jadi saya menyeru kepada semua, semua ni pakat ayat. Pakat suruh bini, suruh anak, suruh sahabat-sahabat ni pakat puasa. Bulan Rejab ni ada sikit je lagi. Ada berapa hari lagi nak masuk bulan Syaban. Kalau bulan Rejab ni kita tak ada persediaan nak puasa walaupun sehari, macam mana kita nak menghadapi bulan Ramadan yang mulia nanti? Kita puasa sebab terwajib. Kita puasa sebab terpaksa. Bukan kita puasa kerana lahir daripada hati yang tulus ikhlas nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Puasalah. Kena ejahlah puasa. Sehari pun tak apa dah. Kemudian yang saya nak sambung hadis ni, iaitu dapat dia kata apa ke? La yanqusu min ujurihim syai'a. Tak kurang walaupun sikit. Kemudian wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha
kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di la yunqasu min awzarihim syai'an. Ini hadis yang menunjukkan bahawasanya siapa yang bunuh orang atas muka bumi selepasnya Qabil bunuh ini, maka dosa orang bunuh orang ini semuanya naik kepada Qabil. Start daripada dia, sampailah kepada hari kiamat. Siapa duk bunuh orang Israel, duk bunuh orang lah ni, maka dosa orang bunuh ni naik kepada Qabil. Allahu Akbar. Apa tahap tu? Tak kurang walaupun sikit. Atau nak tangguhlah ke mana? Nak tangguhlah ke mana? Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah dalam hidup kita, kalau kita masa kita muda, kita pernah buat benda yang tak baik, maka kita ada rezeki, jumpa balik dengan orang yang kita pernah ajak buat jahat, moting ke, bunuh orang ke, buat zina ke, buat apa-apa, rakyat dia. Aku tabat dah. Bila lagi nak tabat? Cukup. Kena ada sifat lagu ni. Kalau kita tidak ada sifat lagu ni, kita tangguh sampai bila-bila. Dosa kita duk ajak orang tu. Sebab itulah kena beringat nak ajak orang kepada keburukan. Kalau kita ajak orang kepada keburukan, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita hari ni kita rasa bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kita, ada rezeki Allah izinkan untuk kita buat kebaikan. Jadi tambahlah nilai kebaikan setiap hari. InsyaAllah atas masjid ni tak ada orang kata, oh kau baikmu, oh juruhmu, tabligmu, oh nampak sunnahnya mu, nampak gini-gini, tak ada. Terus buat baik-baik. Terus buat baik, terus buat baik, terus buat baik. Barulah kita rasa, oh, saya tanya ikhlas lah sebelum kita berhenti. Siapa dia dapat bayangkan cerita yang saya bawa ni, boleh bayar tak? Seperti seolah-olah Qabil dan Qabil ni duduk depan mata kita. Boleh bayar? Terbayar tak? Lagu mana keadaan dia tu? Boleh bayar tak? Itulah hebatnya Quran. Quran ini hanya tulisan. Quran ini hanya tulisan. Kita hanya baca tulisan. Tetapi kenapa kita boleh bayangkan sehingga masuk ke dalam hati kita? Kata orang soleh, kita tidak pergi ayat ni, kita tidak akan dapat ubah walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Tetapi satu huruf Al-Quran dapat mengubah kehidupan diri kita. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak dapat mengubah walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Tetapi satu huruf daripada Al-Quran dapat mengubah kehidupan kita. Jadi betul pentingnya diri kita ni. Dalam diri kita, kalau kita ni umur kita rasa esok lusa dah kita nak mati, kita kena doa supaya jangan Allah jemput kita selagi kita ni tak boleh ngaji Quran. Kalau kita tak pandai ngaji Quran, janganlah kita mati lagi minta doa dengan Allah, jangan Allah jemput kita lagi. Kalau boleh, sebelum kita mati, 30 ayat surah Al-Mulk tersemak dalam dada kita. 30 ayat surah Al-Mulk. Bapa inilah insya-Allah akan menyelamatkan kita dalam alam kubur nanti. Kalau boleh lagi 200 ayat surah Ali Imran. Kemudian 286 ayat surah Al-Baqarah. Dua ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Az-Zahrawaini. Apa makna Az-Zahrawaini? Iaitu benda yang bercahaya di pada mahsyar. Siapa dia nak ada cahaya, maka dia kena hafal dua surah. Iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Penting sangat-sangat. Maka daripada 200 ayat, 286 surah Al-Baqarah dan 200 ayat surah Ali Imran, kita cek seputih-seputih. Mana surah yang kita tak hafal lagi? Maka malam ini saya bawakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pakat-pakat kita buat belaka, dan saya pun baru start mari dulu baru start. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun daripada tidur, biasanya saya bangun tidur, kita tidur gini, kita bangun kita jetak lagi.
Itu cara saya bangun. Tapi kata hadis Nabi SAW, apabila mu bangun daripada tidur, maka mu kena duduk dulu. Duduk cokoh molek, maka mu kena ambil tangan mu, buat apa? Buat ngatuk ni. Buat gitu bahasa Kelantan kita kat apa? Buat tarik mata lah. Buat tarik mata kita. Buat kita segar. Selepas itu terus kita membaca 10 ayat akhir surah Ali Imran. Bermula daripada ayat yang ke-190. 10 ayat sepatutnya 191 sampai 200. Tapi kalau dalam bahasa Arab, 10 ini bukannya exactly, bukannya sepatutnya 10 ayat, tetapi 10 ayat kadang-kadang boleh 11 ataupun 12 ataupun 9 dekat-dekat. Maka dia ada 11 ayat daripada inna fi khalqis samawati wal ardi wal fulki allati tajri fil bahr, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin ulil albab. Ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala آمن منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Baca 10 ayat. Bermula daripada ayat 190 sampailah ayat ke-200. Kita baca tu, barulah kita bangun, pergi ambil sembahyang, lepas tu sembahyang. Hadis dia panjang lah. Nanti saya cerita semula kalau ada kesempatan. Tapi nak ceritanya, buatlah satu kebaikan. Dan hadis Nabi menyebut, siapa yang buat benda ni, setiap kali dia bangun, dia duduk, kemudian dia buatkan rasa ngantuk dia, dan dia baca 10 ayat akhir surah Ali Imran. Allah mudahkan urusan dia satu hari. Setiap hari, buatlah benda ni insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah minggu seterusnya kita akan sambung cerita iaitu nabi yang seterusnya Adam Idris alaihi salatu wassalam. Cerita Nabi Adam ni tak banyak dah. Cerita Nabi Adam, inilah cerita dia ngelah cerita. Cerita seterusnya ni tak banyak dah. Dia sekadar ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, ya bani Adam imma yatiyannakum, ya bani Adam, benda-benda lain lah. Tapi cerita yang seterusnya kita akan bawa cerita Nabi Idris alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا بالتلاوة وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ولهيك saya sebentar. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم أكرمنا bikaramatil Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Ya Allah, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.